Malaysia, bumi bertuah, kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi. Inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia siri baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraf tangan, ke permainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan, bunga-bungaan yang mempesonakan, kehidupan laut penuh keajaiban, kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi, sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit shilling pula mengabadikan seni kraf tangan tradisional dan keindahan flora negara, melandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Pagi ni kita baru ada berapa ni? 20 orang dah. 23. Okey, sebelum kita mula kelas kita pada hari ni, kita baca doa macam biasa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, apa khabar ini ya? Harap semuanya sihat. Cuaca hari ini nampaknya sangat nampak mendung saja dah. Harap-harap line awak okey lah hari ni dah. Harap-harap line awak okey hari ni, harap tak sekat ataupun terkeluar daripada ni. Kalau terkeluar masuk balik dah. Kalau awak terkeluar, awak masuk balik. Tak ada masalah. Dan kita akan menggunakan link yang sama sebenarnya tiap-tiap minggu kalau awak rasa lah. Minggu lepas dengan minggu ni, minggu dulu pun sebenarnya link yang sama ya. Jadi kalau saya tak post link pun sepatutnya awak sudah tahu dah link yang kelas kita ni kita masuk. Baik, okey. Untuk hari ni, dengar ya? Slow. Kuatkan speaker awak. Okey tak? Slow. Orang lain macam mana orang lain? Dengar tak suara saya? Kuat tak?
Kuat tak? Kuat. Kuat dah. Okey, baik. Jadi kita nak mula kelas Kita nak mula kelas kita hari ni. Hari ni kita akan tengok tajuk wang Kita akan tengok tajuk. Kita tengok awal tengok promo mula tadi. Hari ni kita akan tengok berkenaan dengan tajuk wang. Okey. Baik, untuk sesi kelas ini sesi yang keempat daripada 9 sesi yang kita ada semua sekali. Setakat saya rancang ni, kita ada 9 sesi semua sekali. Hari ini sesi yang keempat. Untuk sesi ini, kita akan tengok berkenaan dengan tajuk wang. Oleh kerana tajuk wang ni adalah satu tajuk yang banyak benda banyak benda kita nak belajar. Jadi saya terpaksa pecahkan tajuk ni kepada dua bahagian Untuk bahagian pertama hari ini, kita akan tengok berkenaan dengan untung rugi, harga kos, harga jual. 4 perkara tu 4 perkara tu kita tengok dah. Untung, rugi, harga kos, harga jual. Lepas tu tambah sikit peratus untung, peratus rugi. Macam mana cara nak kira, agak awak boleh fahamkan 4 perkara ni 4 perkara ni. Baik, sebelum tu kita tengok dulu sikit, ulang kaji lah sikit berkenaan dengan tajuk yang sudah awak pelajari semasa di tahun 4 dan tahun 5. Semasa di tahun 4 dan tahun 5, kita tengok apa belajar tak? Ini gabungan nilai wang ni ialah awak belajar masa di tahun 2 dulu lagi. Awak belajar masa di tahun 2, tahun 1 dulu lagi. Itu bila kita gabungkan nilai wang tak? Contohnya ada duit RM10 gabung dengan duit RM1, gabung dengan duit 10 sen, jadi berapa semua sekali. Gabung-gabung tak? Dan harapnya kemahiran menggabungkan wang ni sepatutnya tak ada masalah dah. Contoh RM50 ada 2 keping, RM10 ada 4 keping, RM5 sekeping, jadi ada berapa ringgit semua sekali. Kita gabung-gabung. Okey. Yang kedua, operasi asas melibatkan wang. Operasi asas ni macam biasalah, tambah, tolak, darab dan bahagi. Baik. Operasi asas ni sama saja dengan perpuluhan perpuluhan. Sebab wang ni kalau awak tengok bentuk nombor dia tu macam perpuluhan Cuma beza dengan perpuluhan ialah pada nilai wang kita kena letakkan simbol RM. Simbol RM. Kalau awak tak letak simbol RM, dia jadi nombor perpuluhan biasa. Dia tak jadi nilai wang. Okey, bila ada RM, terus dia jadi nilai wang. Sebab tu kalau jawab soalan, awak nak jawab soalan wang, kalau awak tak letak RM, maka salah jawapan awak salah jawapan awak. Sebab awak tak bubuh RM depan. Dia jadi perpuluhan biasa je. Jadi selalu ingat letakkan RM. R huruf besar, M pun kena besar. Okey. Seterusnya masa tahun 4 awak belajar mengenal mata wang asing. Ingat tak mata wang asing? Mata wang asing. Macam mana mata wang asing? Tak. Masa di tahun 4. Semasa di tahun 4 awak tengok mata wang asing iaitu negara-negara luar. Negara-negara luar. Contohnya ada awak belajar sebelum ni ialah negara-negara ASEAN. Negara ASEAN ni ialah negara di Asia Tenggara, kawasan kita ni. Ada Brunei, Kemboja, Indonesia, Malaysia, semua ada. Negara-negara Asia Tenggara sekitar kita. Okey, apa dia wang ini? Semua dia guna wang yang tak sama. Ada yang nama wang tu serupa, tapi ada juga yang tak serupa dah. Contohnya negara Laos dah. Negara Laos tu dia gunakan wang kip. Vietnam dia guna dong. Filipina guna peso. Semua dia nama wang tu tak sama. Nama wang tu tak sama. Tapi ada juga yang sama. Contohnya tengok Brunei. Brunei dia gunakan mata wang dolar. Singapura pun dia guna dolar juga walaupun nampak sama tak. Tapi kadang-kadang nilai dia tak sama. Walaupun nama dia sama, tapi nilai dia tak sama. Mungkin nilai $1 di Brunei tak sama dengan nilai $1 Singapura. Sebab apa? Perkara nilai mata wang ni sebenarnya ditentukan oleh keadaan ekonomi sesuatu negara. Kalau ekonomi dia kukuh, nilai mata wang dia
meningkat. Nilai mata wang dia tinggi. Sebaliknya kalau ekonomi dia jatuh, banyak perang, banyak huru-hara lah, kacau bilau contoh negara tu dah. Banyak orang buat tunjuk perasaan ke, maka nilai mata wang akan jatuh. Link ada mana? Okey, minta siapa-siapa dah. Siapa-siapa ada link tu, awak tolong paste itu dah. Tolong paste itu. No copy. Okay, saya tak ada. Okey, bagus. Link ada hari ni dah. Harap semua isi, semua wajib isi. Kalau awak tak isi, maknanya awak tak hadir kelas hari ni, rugi. Okey, isi dah. Isi sambil-sambil. Okey, ni negara-negara yang luar pada ASEAN tadi. Luar daripada ASEAN tak ada. Contoh Amerika. Amerika guna dolar. Kanada pun guna dolar. Great Britain guna pound. Australia guna dolar. Semua ni, walaupun nama serupa, ada yang nilai dia kebanyakan tak serupa tak. Hong Kong, dolar tak. Ini yang sudah awak belajar semasa di tahun 4. Okey, maka saya tunjuk gitu-gitu je lah. Selain daripada tu kita tengok juga tak. Kita tengok juga nilai mata wang ni. Tak serupa tak. Berbanding dengan RM1 Malaysia. Di Singapura, nilai dia 40 sen je. 40 sen dolar. RM1 kita tu. Kalau kita bawa RM1 kita pergi negara dia, nilai dia 40 sen je tempat dia. Okey. Ataupun Thailand tak, baht. Kita bawa RM1 kita bawa kat Thailand, berapa 9 tak? Macam 9 baht dah kita dapat dah. 9.68 baht. Dan nilai ni sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Kita tengok ni data pada 26 Jun tahun 2013, lama dah. Dalam buku teks awak ni. Kalau kita terkini berapa ke? Berapa terkini tak? Okey. Untuk rupiah ni tak tak? Rupiah. RM1 kita RM3,093. RM3,093. RM3,000 dah duit dia. Baru RM1 lah kita sini. Sebab tu kalau dia kata gaji saya RM1 juta, Pak. RM1 juta, nampak sejuta. Tapi sebenarnya sikit je tak? Bila dialihkan, ditukarkan kepada duit kita, sikit je. Baik, sikit lagi berkenaan dengan instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran ni ialah kaedah macam mana cara kita nak membayar. Sebenarnya ada banyak cara. Ada banyak cara kita boleh membuat pembayaran. Contoh kita sini ada wang tunai, boleh bayar guna duit, guna wang tunai. Ataupun kita boleh guna kad debit. Kad debit saya cerita masa tajuk peratus tak? Masa tajuk peratus. Saya cerita pasal kad debit. Kad debit ialah kad duit kita simpan dalam tu. Duit bank kita simpan dalam akaun simpanan kita. Kita dapat kad debit, kita boleh guna kad debit untuk membuat pembayaran. Okey. Sebenarnya kita ada kad prabayar. Kad prabayar ni ialah kalau bahasa mudah dia kad top up lah. Untuk kita top up kita kita tambah nilai sama tak? Macam kad tol tu dah. Kad tol. Ataupun kad prepaid, kad top up awak tak, top up telefon. Awak beli kad, ada duit dalam tu. Ada duit dalam tu. Kita sudah bayar. Awal-awal lagi sebelum kita guna. Okey. Kad kredit. Kad kredit ni kad hutang lah, bahasa mudah dia dah. Awak berhutang dengan bank. Bank bagi kita limit kredit. Bank bagi kita kredit RM10,000 contoh. Awak gaji besar, dia bank bagi awak RM10,000. Awak guna RM10,000 tu, dia ada dekat kredit, awak tak ada duit lagi sebenarnya. Duit tu duduk dalam kad kredit tu. Bila awak guna, awak berhutang dengan bank. Beli telefon contoh, beli iPhone. Maka awak berhutang dengan bank RM5,000. Jadi kena bayar. Bank akan bagi bil tiap-tiap bulan, awak kena bayar. Okey, dan cek. Cek ni bukan besar gitu dah. Cek ni kecil je. Cek ni kecil saja. Okey. Bila cek ni kita dapat cek tu masuk dalam mesin cek. Mesin cek, maka duit dalam cek itu akan dimasukkan dalam akaun simpanan awak. Tu cek. Jadi sebenarnya ada macam-macam cara kaedah pembayaran, kaedah instrumen pembayaran. Okey.
Lepas tu masa tahun 5 juga belajar faedah mudah dan faedah compound. Faedah mudah ni, faedah compound kita tengok dah masa tajuk peratus baru ni. Faedah ni kita simpan duit, bank bagi faedah kita tak. Apa dia faedah mudah dan macam mana faedah compound. Mudah ni faedah yang biasa dapat dia tak tahu. Kalau dia kata dia bagi 1% kat, tahun depan dia bagi 1% daripada kata awak simpan RM100, awak simpan RM100, simpan setahun dapat faedah. Bank bagi 1%, awak dapat RM1 faedah. Maka tahun depan jadi RM100 tak? Tahun depan jadi RM100. Tapi kalau faedah mudah, tahun depan tu faedah mudah tu untuk tahun pertama saja. Tahun pertama saja. Dia bagi awak 1% daripada nilai asal. Setahun yang kedua tu dia akan faedah compound tu. Faedah compound sebab dia kira-kira 1% atas RM100 pula. Bukan atas RM100 dah. Atas RM100. Tahun depan RM102 pula. Sekali lagi RM103 pula. Duit kau tambah tak. Tu faedah compound. Baik, seterusnya pelan perbelanjaan dan simpanan. Macam mana kita tengok berbelanja awak. Kita merancang belanja. Kita merancang perbelanjaan dan simpanan. Ada duit, bawa pergi sekolah. Bawa pergi sekolah duit. Lepas tu kita pun rancang. Kita buat belanjawan. Berapa ringgit aku nak belanja hari ni? Berapa ringgit aku nak belanja hari ni? Nak beli kuih lah, nak beli nasi. Okey. Dan mesti kita kena ada perancangan untuk simpanan. Kita kena simpan tak? Contoh kita ada benda kita nak beli. Contohnya, bulan ni, ujung bulan ni aku nak beli kasut. Contoh, beli kasut harga RM50. Ada kenal. Kita tengok tu ada kenal kasut tak? Kenal kasut kita ada simpan duit kita. Jadi kita ada sasaran. Kita tetapkan sasaran dan kita kita rancang simpanan kita tu. Hari ni simpan RM2 ataupun esok simpan RM1. Selalu rekod dalam belanjawan awak. Tanda. Bila cukup simpanan, bolehlah kita beli apa kita nak. Baik, untuk tahun ni, hari ni kita akan tengok menyatakan maksud untung dan rugi, harga kos, harga jual masyarakat tadi. Dan akhir sekali kita lepas belajar tengok semua tu, kita akan selesaikan masalah harian yang melibatkan untung dan rugi. Okey, ulang kaji ya. Ulang kaji lah sebab awak sudah belajar tak? Awak sudah belajar kemahiran ni. Kita ulang kaji saja dah. Okey, baik. Harga kos dan harga jual. Okay, awak respon sikit dah. Kita nak situasi. Baik, daripada pengilang, kila dah. Bila buat satu barang, mestilah asal daripada kilang. Kilang buat barang, buat. Kos dia mungkin kita kata situ modal dia RM5. RM5 dia buat. Okey, dia bagi ke pemborong. Dia jual kepada pemborong. Pemborong dia ambil di kilang. Pemborong ambil dengan harga RM8. Pemborong ambil dengan harga RM8. Okey, seterusnya pemborong pun hantar ke peruncit. Peruncit ni kedai-kedai biasalah, awak tengok ada Seraya ke peruncit. Peruncit dia beli barang tadi dengan harga RM12. Dia beli barang tadi, barang dengan pemborong tadi dengan harga RM12. Dan akhirnya siapa ke kita lah, pengguna akhir. Panggil tak? Pengguna kita ni kita beli dengan harga RM16. RM16. Okey, sebab apa? Harga barang tu berbeza di setiap peringkat. Sebab apa harga barang tak sama? Cuba bagi pendapat awak. Sebab apa situ RM5, lepas tu RM8, lepas tu RM12, lepas tu RM16, berapa? Boleh buat kita? Ya. Ada nak bagi pendapat? Apa tak sama? Daripada kilang, harga dia sikit ya. Tapi semakin naik. Sampailah ke pengguna akhir. Tak tahu? Okey, bagus. Nik Afham. Dia kata untung. Maksud apa? Nak untung. Maksudnya nak untung. Setiap peringkat tu, dia nak untung. Okey. Bermula daripada kilang tak? Harga barang masa tu RM5 lah.
RM5 masa tu. Dia dapat RM5 masa tu. Dia jual ke pemborong. Pemborong beli dengan harga RM8. Kau tengok situ, ada untung lah. Ada untung sikit tak? Tu pemborong hantar ke peruncit. Tak? Dia beli RM8. Takkan dia nak jual RM8 juga. Jadi, mestilah dia jual RM12. Tak? RM12. Dan peruncit jual kepada pengguna akhir. Dia jual kepada pengguna RM16. Okey. Right. RM12, RM16. Okey. Sebab tu tak? Sebab nak untung. Yang akhir sekali tu pengguna. Pengguna untung ke rugi? Bayar belah. Apa dia Amir? Pengguna bayar RM16. Rugi? Rugi ke? Takkan pengguna nak bayar RM5? Tak? Pengguna tak rugi dah. Pengguna tak rugi. Pengguna hanya beli saja tak? Dia beli. Tak tahu lagi untung kau rugi. Tapi dia beli dengan harga RM16. Kita tak apa ni? Adakah lepas ni dia akan jadi rugi ke untung ke lagu mana? Tak? Tu cerita lain pula. Ni cerita lain ni kita tengok harga berbeza di setiap peringkat sebab semua nak untung. Kena pergi kilang. Lagi kilang wajib mak. Kilang dia tak jual. Kilang dia tak jual ke orang straight kepada pengguna. Jarang tak? Biasanya dia beri kepada pemborong. Jarang kita dengar kita pergi beli barang di kilang. Tak tak? Mana bagi tak? Okey, harga kos dan harga jual kita definisi dia. Maksud harga kos ni ialah harga barang yang diperoleh. Harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Harga modal dia lah maksudnya dah. Modal dia dapat, modal dia kena waktu beli sebelum dijual. Dia jual dah. Okey, harga jual ialah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Macam tadi tak? Peruncit jual kepada pembeli. Peruncit jual kepada pengguna akhir ya. Itu harga jual. Ataupun daripada pemborong jual ke peruncit. Itu harga jual dia. Bagi peruncit tu harga kos dia. Bagi peruncit harga kos dia. Tapi harga jual bagi pemborong. Tak? Peruncit pula jual kepada pengguna. Tu harga jual dia. Bagi kita pengguna tu harga kos kita, modal kita. Kalau kita nak jual lah. Baik tak? Harga kos dan harga jual. Baik, kita tengok sikit situasi dah. Fahamkan. Apa tak? Mana ni? Okey. Sekotak gelang getah berharga RM10. Sekotak gelang getah berharga RM10. Getah-getah ini boleh dibentuk menjadi 20 utas gelang tangan. Okey. Harga gapo ada situ kita bagi? Harga gapo ada situ? Yang mana satu ada situ? Pada ayat dialog yang pertama tu, ada harga kos ke ada harga jual? Harga jual. Pada petak yang pertama ni, ada harga gapo? Harga kos. Harga kos. Okey, yang ada dalam petak pertama tu ialah harga kos tak? Sekotak gelang getah berharga RM10. Harga kos bagi dia lah. Harga kos bagi dia ni harga kos bagi mereka bertiga lah. Harga jual bagi orang jual tadi. Harga jual tadi dia harga jual dia. Tapi bagi pembeli ni ialah harga kos dia lah RM10. Okey, dan kemudian dia nak bentuk gelang-gelang getah ini. Getah ni dia jadi 20 utas gelang tangan. Dengan kos sebanyak RM10. Okey, guna apa dia tu? Mak dia apa? Okey, dia kata kita boleh jual seutas gelang tangan. Satu gelang tangan dia boleh jual dengan harga RM2. Satu gelang tangan dia boleh jual dengan harga RM2. Harga jual untuk 20 utas gelang ialah RM40. RM40 dah. RM2 segelang dia boleh jual. Jadi kalau 20 utas
dia boleh jual sebanyak RM40. Ini ialah harga jual. Ini ialah harga jual, tak ada harga kos. Sekarang ini harga dia nak jual dah. Okey. Ya, betul tu. Kita akan dapat untung RM30. Betul tu, kita akan dapat untung RM30. Macam mana dapat untung? Macam mana dapat untung? Macam mana dapat untung? Kalau dia rugi kalau tak situ. Untung tak? Betul tak? Betul. Okey. Jadi macam mana berlakunya untung? Macam mana berlakunya untung? Okey. Untung didapati apabila harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Harga jual lagi tinggi daripada harga kos. Kos RM10, jual RM40. Jadi harga jual lebih tinggi tak? Harga jual RM40. Harga kos dia RM10 saja. Jadi dia dapat untung. Dia dapat untung. Berapa untung dia? Berapa untung tadi dia kata? Untung dia sebanyak. Untung ni adalah sebanyak RM30. RM30. Okey, betul tak? RM30. RM30 sebab jual 40, modal harga kos RM10. Jadi 40 tolak 10 tak? 40 tolak 10 awak dapat RM30 untung. Okey, ada juga ketika berlakunya rugi. Rugi ni ialah apabila harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Macam mana boleh jadi rugi? Macam mana boleh jadi rugi? Sedangkan kalau kita tengok, semua orang jual nak untung belaka. Semua orang jual, semua penjual ni mesti dia nak untung. Macam mana boleh berlaku rugi? Boleh bagi contoh tak? Macam mana boleh berlaku rugi? Ada tak orang jual rugi? Ada tak? Kalau kita tengok contoh kalau ibu bapa kita peniaga lah. Ataupun saudara mara kita ke. Bukan setiap hari ada untung. Ada juga masa rugi. Biasa tak? Kita buat gitu. Ada masa untung, ada masa naik, ada masa jatuh, ada masa naik pula, ada masa jatuh pula. Dia tak ada kata kita nak naik sama, tak ada tak? Ada sentiasa untung. Ada masa rugi juga. Contoh, lagu mana rugi? Lagu mana rugi? Kita tengok dah. Kita tengok. Macam mana bila boleh berlaku rugi? Secara logiknya, tak sepatut rugi ya. Okey, baik. Tengok sini. Tengok sini dah. Cuba kira. Untung atau rugi? Buku tak? Buku. Buku ni harga kos dia RM10. Harga jual dia RM15. Untung ke rugi? Untung. Untung. Untung Rugi. Rugi. Untung. Untung ke rugi? Untung. Untung. Harga jual lagi tinggi. Harga jual lagi tinggi daripada harga kos. Harga jual lagi tinggi daripada harga kos. Maka dia dapat untung. Untung. Untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Tolak harga kos. Harga jual lagi tinggi dah. Jadi 15 tolak dengan RM10. RM5. Untung. RM5. Untung tak? Pepsi. Harga kos RM1.20, harga jual RM2. Untung ke rugi? Untung. Untung juga tak? Untung untung sebab harga jual lagi tinggi. Harga jual RM2. Tolak harga kos RM1.20. Jadi berapa? Tolak 2 jadi berapa? 80 80 sen. Ada tak ingat kalau nak kira betul azim dia? Ingat? Ni ada RM2 tolak kena ada perpuluhan ya. RM1.20. Masalah ingat kena ada titik perpuluhan. 8 kosong
Dan jangan lupa letak RM. Kalau tak letak RM, tak ada lah. Letak link hadirai dah. Asal ada orang minta link hadirai je, letak selalu link. Semua wajib isi. Okey, McD je. French fries. RM1.50, harga jual RM5.80. Untung ke rugi? Untung. Untung juga ada. Oh, berganda-ganda untung dia. Bukan sikit-sikit untung. Sebab tu McD kaya. Sebab ada orang macam kita suka beli mahal-mahal lah. Modal dia tak ada lah banyak sangat. Betul lah. Buat apa ni? Cuba congok. Cuba congok. Awak nak perasa apa ni, kena congok lah. RM5.8 tak RM1.50. Berapa? RM4.30. RM4.30 tak? RM4.30. Kita congok pun dapat tak? Tolak menggunakan mental saja tak? Meter aman. Mental Okey, untung ke rugi? Rugi. 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 Okey, sekarang kita jumpa situasi tak? Satu situasi yang menyebabkan rugi. Yang mana harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Macam mana kereta boleh jadi rugi? Apa cerita? Mahal dak. Harga kau mahal dak. Kau ada. Lepas tu apa dia jual murah? Tak laku. Kau nak Kereta tak laku. Harga kos tolak harga jual. RM48,000. Kita cerita sikit 70 tolak 48 lebih kurang 22 22,000. 22,000 dah rugi. Okey, macam mana boleh jadi rugi? Yang pertama bila kita beli kereta macam tu tak? Bila awak beli kereta ada ilmu awak ni. Bila contoh beli kereta Pro 2 lah. Pro 2 kila dia buat terbit kereta dah. Kereta awak beli. Awak beli kereta mahal ke murah? murah. Beli dengan Pro 2 contoh. Pro 2 jual ke awak. Harga kereta baru lah. Kereta baru. Mahal. Mahal tak? Mahal. Mesti mahal harga kereta. Sebab Pro 2 tu kila dia buat. Lepas tu dia beri ke kedai tu. Kedai tu mesti ambil untung tak? Kila pun mesti ada untung. Jadi awak beli dengan harga yang mahal. Beli harga mahal. Itulah harga kos awak. Itulah harga kos awak. Beli RM70,000. Beli RM70,000. Pakai 3 tahun boring lah. Ataupun tengok kereta, uduh kereta ni nak tukar. Kita nak tukar kereta lain. Awak pun nak jual. Awak boleh jual harga RM70,000. Tak boleh dah. Awak tak dapat jual dengan harga RM70,000. Masa awak beli itu memang mahal lah. Lepas tu awak pakai, tiap awak nak jual. Tak boleh tak? Tak boleh nak jual dengan harga RM70,000. Sebab awak bukan awak bukan Pro 2. Awak orang biasa saja. Jadi kita jual lah kereta dengan harga sikit, RM48,000. RM48,000. Maka kita sudah mengalami kerugian. Rugi kereta second hand tak? Dan orang beli tu pula dengan harga RM48,000. You nak jual pula lepas ni? Boleh jual RM48,000? Tak boleh juga tak? Mesti kena jual dengan harga ya. Semakin murah lah. Ni bunyi double. Okey, baik. Rugi tak? Sebab kereta, harga nilai kereta ni, nilai kenderaan dia ada susut nilai. Semakin kurang harga, semakin kurang. Dia tak jadi semakin mahal. Rumah. Harga kos RM230,000. Untung. Untung lah. Untung RM400,000 tolak RM230,000. Lebih kurang RM170. Ada? Lebih kurang RM170,000. Nilai hartanah pula, rumah pula, dia jarang sangat susut nilai. Hartanah ni, rumah, tanah, tak? Kebanyakannya harga akan semakin naik. Semakin meningkat. Awak beli hari ni,
contoh tak, 100,000. Nanti nak jual apa ni, mungkin kawasan itu dulu kampung biasa ya. Sekarang ni tiba-tiba kawasan tu jadi bandar. Tak? Dulu beli rumah, beli tanah dekat Bukit Bunga tak? Bukit Bunga, kampung biasa ya tak? Harga dia murah ya. Sekarang cuba tengok apa sudah berlaku pada Bukit Bunga. Naik tak? Jadi bila membangun gitu, tiba-tiba harga tanah situ semua naik belakang tak? Sama tak? Rumah pun sama. Jarang sangat kita rugi bila ada harta tanah. Kecuali ada juga. Contohnya kawasan itu kawasan banjir contoh tak? Rugi ya. Rugi. Awak tak tahu. Beli situ mahal. Tengok kawasan itu kawasan banjir. Maka nak jual payah. Bila nak jual payah, automatik harga jual awak akan semakin kurang. Menyebabkan awak rugi lah. Okey, ada juga contoh rugi. Contoh rugi ni macam awak jual barang-barang yang cepat rosak. Contohnya awak jual buah pisang tak? Buah pisang contoh tak awak jual. Hari ni pisang awak comel lah tak? Masuk hari kedua, hari ketiga, buah dia semakin buruk tak? Makin buruk. Jadi untuk jual juga, untuk mengelakkan kerugian yang lebih banyak, awak jual juga dengan harga yang rendah daripada harga kos awak. Mula-mula jual tu memang dah kita ambil untung tak? Awak beli pisang RM10 sekilo tak? Contoh RM10, awak bisa jual 20. Bila duduk 2-3 hari pisang tu semakin tak comel. Bila tak comel awak kena jual murah lah. Mana ada awak nak beli mahal-mahal. Jadi akan menyebabkan kerugian juga. Untuk mengelak kerugian dia jual dia pun dah harga awal lagi. Kadang tu balik modal pun okey dah daripada rugi. Balik modal pun okey dah. Okey, peratus keuntungan tengok ni. Kaedah pengiraan peratus keuntungan. Okey, peratus keuntungan ada sebab juga kita nak kira ni. Sebab apa kita nak tengok juga peratus keuntungan. Cara nak kira dia ialah untung per dengan harga kos. Untung kita dapat harga jual atau harga kos. Lepas tu untung kita per dengan harga kos darab dengan 100%. Untuk tukar dia jadi peratus. Keuntungan. Sebab apa kita nak tengok peratus keuntungan tak? Contoh kita menjual 2 barangan. Kita jual 2 barang. Barang yang pertama ni peratus keuntungan dia 10% ya. Barang yang kedua jual peratus keuntungan dia 25%. Mestilah kita kata kita nak fokus untuk jual barang yang kedua ni sebab peratus keuntungan dia lagi banyak daripada barang yang pertama. Ya. Sebab tu kita nak tahu juga macam mana cara kira peratus keuntungan. Untung per harga kos darab 100%. Itu kaedah peratus. Okey. Bila cakap untung, ada juga masa rugi tak? Peratus kerugian. Berapa peratus rugi ya? Rugi per dengan harga kos darab 100%. Rugi ni, apa dia ni? Harga kos lagi tinggi tak? Harga kos lagi tinggi daripada harga jual. Jadi harga kos tolak harga jual, itu dapatkan rugi. Per dengan harga kos darab 100%. Dapatlah peratus kerugian. Kita nak tahu hak mana rugi banyak. Contohnya peratus kerugian ni 20%. So lagi itu peratus kerugian dia 10%. Jadi kalau nak pilih waktu, kita pilih peratus kerugian hak sikit lah. Kita tak say peratus kerugian hak banyak. Terbalik dengan untung. Untung kita nak banyak. Rugi kita nak sikit je. Okey tak? Ni contoh dah. Cuba kira. Peratus untung atau rugi. Gambar menunjukkan harga jual 2 jenis makanan laut. Harga jual ni harga jual ni. Ikan bawal dan udang. Okey. Harga kos ikan bawal ialah RM20 sekilogram. Harga kos ni modal lah. Harga kos bagi udang pula ialah RM15 sekilogram. Kira peratus keuntungan bagi jualan sekilogram setiap makanan laut itu. Berapa peratus keuntungan dia? Baik, cuba kira sikit dah.
Okey, kita tengok ikan bawal dulu. Ikan bawal dulu. Berapa peratus keuntungan dia? Untung tak? Sebab harga jual lagi tinggi tak? Okey, ikan bawal. Peratus keuntungan dia sama dengan harga jual tolak harga kos. Harga jual RM25 tolak harga kos RM20. Dapatlah untung dia dah. Dapatlah untung dia per dengan harga kos per dengan harga kos darab 100%. Darab 100%. So kira 25 tolak 20. RM5 per 20 darab 100%. Kita guna kaedah pemansuhan. Boleh mansuh ni. Boleh mansuh. Awak nak mansuh 20 dengan 100 boleh CP 20. Ada 100 tak? Ada. CP 20 ada 100 tak? 20, 40, 90, 80, 100 tak? CP 20. 5 tak? Jadi 5 darab 5, 25. 25%. 25% keuntungan dia. Dah? Okey. Udang pula. Peratus keuntungan dia ialah, tengok, harga jual dia RM18. RM18 tolak dengan kos dia. Kos dia RM15 per dengan kos darab 100%. Okey, 18 tolak 15. 3 dah. 3. RM3 per 15 darab Boleh. 100%. Ada idea nak potong mana? 3.15. 3 dengan 15 boleh potong dia. Bagus. RM boleh potong ni. Tak ada. 3 dengan 15 kita boleh potong dengan sifar 3. Sifar 3. 5 darab 3, 15. 5 darab 3, 15. Okey, seterusnya 5 dengan 100 kita boleh potong. 5 dengan 100 kita boleh potong guna sifar 5. 20. 20. 1, 2 darab 5, 10. Sifar darab 5 sifar. Jadi 20. 1 darab 20, 20 peratus. 100. Mudah tak? Mudah nak kira peratus keuntungan. Okey, kalau tengok dua tu, lagi untung jual mana? Lagi untung jual ikan bawal ke lagi untung jual udang? Ikan. Ke bawah. Ikan bawal. Ikan bawal lagi untung tak? Ikan bawal lagi untung. Peratus keuntungan dia 20% kau dapat. Sudah. Alright, okay. Jadi seterusnya kita pergi ke penyelesaian masalah. Menyelesaikan masalah. Ini pakai harga kos, harga jual, untung dan rugi. Wang Wong membeli kereta dengan harga RM68,290. Selepas 3 tahun, Wang Wong hendak membeli sebuah kereta baru. Dia jual kereta lama dia dengan harga RM45,800. Kereta ni lah kereta dia beli tadi. Dia nak jual dengan harga RM45,800. Hitung nilai untung atau rugi Puan Wong. Dia untung ke dia rugi? Cikgu dalam audio ke ni? Ada dah model tak? Sedang ada. Boleh bincang, boleh tengok selalu apa awak dah. Mana itu? Super tak? Soalan nombor 1 lah. Nombor 1 punya masalah. Ni. Betul tak? Super tak? Okey. Dia untung ke dia rugi? Rugi. 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 Beli kereta ni jarang untung. Rasanya mesti rugi. Okey. Jadi dia rugi. Dia rugi sama dengan harga kos. Harga kos tolak harga jual. Harga kos RM68,290 tolak harga jual RM45,800.
Berapa? 45,800. Oh. Hari ni saya nak tunjuk satu teknik penolakan. Satu teknik menolak, kita nak guna teknik kawan 10. Saya perkenal sikit. Pernah belajar kawan 10? Tak tolak. Tak belajar? Teknik kawan 10 ni kita boleh guna untuk tolak. Sebab tolak tu kadang-kadang nampak payah tak? Setengah orang kata tolak ni payah. Okey. Kawan 10 ni senang. Kita tengok, kita cari kawan dulu. Cari kawan untuk jadikan 10. Satu kawan dia 9. Satu kawan dia 9. Untuk jadikan 10 ya. Dua kawan dia 8. Tiga kawan dia 7. Empat kawan dia 6. Lima kawan dia 5. Ni kawan 10. Macam mana kita nak guna? Macam mana kita nak guna teknik kawan 10 untuk menolak? Okey. Contoh ni sifar tolak sifar lah. Tak ada masalah sini. 9 tolak sifar pun kita tahu boleh tolak. Okey. 2 tolak 8 tak boleh tak? 2 tolak 8 tak boleh. Jadi kita akan guna teknik kawan 10 sini. Kita akan guna teknik kawan 10 sini. Okey. Bila 2 tak boleh tolak 8, kita akan pinjam. Mesti kita kena pinjam dengan sebelah ni. Mesti kita kena pinjam daripada sebelah. Okey. Seterusnya kita tengok 8 bawah ni. Kita tengok 8 ni. 8 tu kawan dia berapa? 2. 8 tu kawan dia 2 tak? 8 tu kawan dia 2. Jadi 2 tu kita tambah dengan 2 hak atas. 2 tu kita tambah dengan 2 hak atas. Berapa? 2 tambah 2. 4. Kita guna banyak kali hari ni supaya awak lebih faham lagi supaya awak lebih faham. Saya nak cuba lari daripada kaedah kita tolak biasa-biasa. Hak tolak biasa tu semua orang tahu dah tak? Daripada kecil lagi belajar. Hari ni kita nak cuba buat kaedah penolakan yang lain sikit. Tapi patut awak nilai hak mana senang. Hak mana senang. Cikgu nak tanya. Okey, jawapan dia 22,490. Betul. Hitung nilai untung atau rugi. Hitung nilai untung atau rugi. Rugi lah. Ya rugi lah. Rugi RM22,490. Okey, masalah yang kedua. Ni tak ada modul ni. Harga jual sebuah pencetak ialah RM1,272. Jika untung daripada jualan pencetak itu ialah RM168. Jika untung dia ayat sini. Untung dia ayat. Mula tadi cerita harga jual. Lepas tu dia ayat pasal untung. Untung tu RM168. Berapa harga kos? Berapa harga kos? Berapa modal dia? Macam mana dapat? Berapa harga kos? Nak tolak ke, nak tambah ke, lagu mana dua tu? Harga jual dengan untung tu. Tak, nak tahu modal. Kita tahu bila untung, kat mana tinggi? Harga kos ke harga jual? Kalau untung. Kat mana lagi tinggi? Harga jual. Harga jual lagi tinggi tak? Sebab dia untung, maksudnya harga jual lagi tinggi. Jadi kalau harga jual lagi tinggi, harga jual kena tolak dengan untung dia tu. Harga jual, tolak untung. Buat untung tu, dapatlah berapa kos dia. Berapa modal dia mula-mula. Awak buat untung. Tak? Tak? Harga jual tu ialah harga hak sekali dengan untung dah. Sekali dengan untung dah. Okey, 1,272 ni termasuk untung dah. Jadi nak tahu modal berapa, kena buat untung tu. Kena buat untung tu. Jadi dapatlah modal dia. Berapa? Berapa? 1,272 tolak 168. Okey, banyak. Boleh guna supaya tadi ke tak? Boleh guna kawan 10 ke ni. 2 nak tolak 8 tak boleh. 2 tolak 8 tak boleh. Automatik awak kena pinjam daripada sebelah. Okey. 8 ni, 8 tu kawan dia 2. 8 tu kawan dia 2. Jadi 2 tambah 2 dia jadi 4.
2 tambah 2 dia jadi 4. Dah? Nil tak nak nil, sifar 1 1. 1104. Tu harga kos dia. Modal dia. Jual 1002, modal dia 1100, dia jual 1200. Jadi dapat untung lah. 100 lebih. Okey, ni Puan Nilam. Puan Nilam pula membeli seutas rantai emas berharga RM10,600. Selepas 15 tahun dia jual rantai itu dengan mendapat keuntungan sebanyak 35%. Dapat keuntungan sebanyak 35%. Hitung harga jual rantai itu. Dia untung. Dia untung sebab barang emas ni untung juga. Antara benda-benda yang kalau awak sipil awak dapat keuntungan. Sebuah tanah lah tak? Sebuah tanah bila kita jual balik mahal daripada harga masa belia itu. Barang emas pun lagu juga. Dia ada harga dia. Biasanya naik dah. Okey. Jadi macam mana nak kira? Dia dapat keuntungan 35%. Dia dapat keuntungan 35%. Jadi kita akan kira berapa dia untung. Berapa ringgit 35% tu. Berapa ringgit 35% tu. Okey. Jadi untung dia ialah, kita nak tahu berapa ringgit, ialah 35% daripada harga modal dia. 35% daripada harga modal dia. Harga kos dia. Okey, berapa ringgit untung dia? Kita potong sini. Betul. Okey, tinggal 106 darab 35. 106 darab 35. Berapa? 30, 3, 5, 18, 1, 3. Tambah dapat 11, 7, 3. RM3,710. Apa dia RM3,710 tu? Itu ialah untung dia tak? Itu ialah untung dia. Soalan nak berapa? Soalan nak berapa jual dia? Berapa harga yang dia jual? Jadi harga jual ialah harga kos dia. Harga kos tambah dengan untung dia. Tambah dengan untung yang dia dapat tu. 10,600 modal dia. Tambah dengan untung dia nak dapat tu 3,710. Jadi dia akan jual dengan harga 14,310. 14,310 tak? 7 tambah ni 13. 7 tambah ni 13. Okey. Tu dia kena jual dengan harga 14,310. Boleh? Okey. Kedua kita nak saya nak jawapan latihan awak. Kita nak tengok jawapan latihan awak yang awak buat sebelum ni. Okey, baik. Setakat ni ada nak tanya? Tak ada nak tanya? Faham tak? Mudah saya tanya ni tak? Awak tahu hak mana tinggi, hak mana tinggi. Lepas tu bila harga kos tinggi, dia jadi rugi. Harga jual tinggi, dia jadi untung. Itu ya. Ada. Okey, hitung untung atau rugi. Hitung untung atau rugi. Harga kos 14,500, harga jual 25,110. Untung ke rugi? Untung. 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 Jual tinggi, harga jual tinggi, untung. Berapa untung dia? 25,110. 18,000
500. Kalau tak faham teknik saya ajar tu, tanya. Kalau tak faham. Kau faham dah? Tak faham. Okey. Sebab saya akan guna teknik kawan 10. Untuk ni dah, saya akan guna teknik kawan 10. Sifar tolak sifar, sifar. 1 tolak sifar, 1. 1 tolak 5 tak boleh. 1 tolak 5 tak boleh. Jadi kita akan pinjam daripada 5 sebelah dia. Okey. Okey, baik. Saya tak si alis itu jadi sebelah. Saya nak guna teknik kawan 10. 5 kawan dia 5. 5 kawan dia 5. Jadi 5 tambah 1 dia jadi 6. 5 tambah 1 dia jadi 6. Daripada tolak, saya tukar dia jadi tambah. Itulah teknik kawan 10. Okey. 4 tolak 8 tak boleh. 4 tolak 8 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Okey. 8 kawan dia 2. 8 kawan dia 2. Belajar tak? Kawan dia. 2 tambah dengan 4 dia jadi 6. 2 tambah dengan 4 dia jadi 6. Satu tak ada. Banyak kali kita buat, awak nampak lah. Nampak tak? Tak nampak lagi. Okey. Kos jual. Jual lagi tinggi. Jadi jual lagi tinggi, untung lah. Untung 51,200. 41,747. Okey. Tolak. Tak boleh dah. Tak boleh. Kosong sifar tak dapat pun tak boleh. Nak punya tak boleh belaka. Jadi kita pinjam daripada situ. Mari sini 9. Mari sini 10. 10 tolak 7 kita boleh kira. Sebab ada 10 jari boleh tolak 7. Tak? Tinggal 3 lah. Tapi katalah awak nak guna teknik kawan 10 juga. 7 kawan dia 3. 7 kawan dia 3. Jadi 3 tambah sifar tu dia jadi 3. 3 tambah sifar jadi 3. 9 tolak 4, 5. 1 tolak 7 tak boleh. 1 tolak 7 tak boleh, pinjam. 7 kawan dia 3. 3 tambah 1, 4. Sifar tolak 1 tak boleh, pinjam. Okey. 1 kawan dia 9. 9 tambah sifar, 9. Okey, 4 tolak 4, habis. 9,453. Kak, matematik ni sebenarnya banyak kaedah kita boleh buat. Banyak cara. Jangan awak hanya terikat pada satu cara. Kita cuba banyak-banyak kaedah tak? Sebab dia nak awak jadi kreatif. Awak jadi kreatif, cuba macam-macam cara. Apa dia mesti serupa je. Kalau kaedah kita guna tu betul. Okey, ni untung ke rugi? Rugi. Link kehadiran. Rugi. Okey, rugi. Harga kos lagi tinggi. Rugi 9,874 tolak 8,410. 4, 6, 4, 1. Rugi tak? Harga kos, harga jual. Rugi ke untung? Untung. Untung. RM271.60 tolak RM259.75. Okey. Sifar tolak 5 tak boleh. Pinjam. 5 kawan dia 5. 5 tambah kosong 5. 5 tolak 7 tak boleh. Pinjam. 7 kawan dia 3. 3 tambah 5, 8. Sifar tolak 9 tak boleh. Pinjam. 9 kawan dia 1. 1 tambah sifar, 1.
6 tak 5, 1. 2 tak 2, habis. RM9.85. Harga kos. Harga jual. Rugi ke untung? Rugi. Rugi. Jual bah pun rugi. Jual bah ni. Harga bah ni. Asal kekenderaan jarang untung. Biasanya rugi. 234,250 ringgit. Okey, 5. 2 talak 5 tak boleh. Pinjam. 5 kawan 5. 5 tambah 2, 7. 8 talak 2, 6. 9 talak 4, 5. 5 talak 3, 2. 2 talak 2, habis. Harga kos, harga jual, untung. Untung jual rumah. Untung RM443,489 tolak RM365,200. Okey, 9 tolak sifar 9, 8, 2. 3 tolak 5 tak boleh. 3 tolak 5 tak boleh pinjam. 5 kawan dia 5, 5 tambah 3 atas tu jadi 8. 3 talak 6 tak boleh pinjam. 6 kawan dia 4. 4 tambah 3 atas tu 7. Okey, hitung harga kos. Hitung harga kos. Untung tahu, rugi pun tahu, harga jual tahu, nak tahu harga kos. Okey. Kalau dia untung, maksudnya harga jual lagi tinggi. Harga jual tinggi. Jadi nak tahu harga kos lagu mana? Nak tahu harga kos, campur dua tu. Awak campur harga jual dengan untung. Jadi tinggi ke? Jadi banyak ke? Kalau awak tambah, harga kos ni jadi banyak lah. Jadi mana untungnya kalau harga kos banyak? Tak untung lah. Tak untung kalau harga kos banyak. Dia sebab dia cerita sini dia untung. Jadi, nak dapat harga kos yang rendah, awak kena tolak. Mesti harga kos rendah sebab dia untung. Faham tak? Nilai sifar 52. Kos dia 2,509. Dia jual 2,799. Dapat untung. Balik kita kena tolak. Kita tahu mana tinggi. Mana tinggi, mana rendah. Kalau rendah, kita kena tolak. Kalau dia tinggi, kita kena tambah. Okey. Harga jual. Dia jual 55,555. Dia rugi 2,510. Ni tambah ke tak? Tambah. Okey. Hak ni bila dia rugi, maksud dia harga kos dia mesti lagi tinggi. Kos dia mesti lagi tinggi pada dia jual. Sebab tu dia rugi. Bila lagi tinggi, kita kena tambah lah. Harga jual tambah dengan rugi dia tu. 2,510. 5, 6, 10, 8, 58. Okey. Modal dia RM58,065. Dia jual RM55,000 je. RM55,000 dia jual. Jadi rugi dah. Dia rugi. Okey, ni pula. Rugi juga. Rugi. Jadi kita kena tambah lah. 124 tambah 27,896. 10, 12, 10, 17, 12, 3. 327,020 ringgit.
Okey. Tu modal dia. Dia jual 299,000 saja. Jadi dia rugi. Dia rugi. Okey, harga jual rugi. Harap kata tak. Jual 978,000 tu rugi lagi. Rugi lagi 251,000. Berapa modal dia? Berapa kos dia beli hari tu? Bila rugi kita kena tambah. Bila rugi kita kena tambah harga jual dengan rugi dia tu. Jual dia kita tambah dengan rugi dia. Jadi harga asal dia beli hari tu 12. Dia beli hari tu RM1,229,942 ringgit. Juta lebih dia beli. Dia jual RM978,000. Yang dia rugi RM251,000. Kereta ni lagu tu lah. Kalau beli Ferrari contoh. Ada angan-angan nak pakai Ferrari. Beli Ferrari harga RM1 lebih. Rugi dia pun lagi banyak RM251,000. Rugi dia tu saja boleh beli kereta pula. Semakin besar harga kereta, semakin banyak rugi dia. Okey, 5. Harga jual, untung. Untung maksudnya kita kena tolak. Tolak. Harga kos, kita kena tolak. 793,956. Tolak 7,599. Bila tolak, kita berlatih selalu. Ni tolak 9 tak boleh. Pinjam. 9 kawan dia 1. 1 tambah ni 7. 4 tolak 5 tak boleh. Kita pinjam. 9 kawan dia 1. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 4, 5. 8 tolak 5, 3. 3 tolak 7 tak boleh. Pinjam. 7 kawan dia 3. 3 tambah 3, 6. Okey, 8, 7. Tu modal dia. Okey, harga jual. Untung. Tolak. 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 251,170. Tolak. 9,499 ringgit 90 sen. Boleh tolak ke gini? Boleh. Boleh tolak gini? Dalam konsep pool tak boleh tolak ke? Tak boleh tolak lagi tu tak? Sebab kita tak bubuh gambar. Kita tak bubuh gambar tu. Sifar atas tu. Bila awak tak bubuh sifar, jawapan awak confirm salah. Kena bubuh sifar. Kena bubuh sifar, baru jawapan betul. Okey. Sifar. Taklah, sifar tolak 9 tak boleh. Kalau awak tak bubuh sifar dia, awak tak 9 dah situ. Kena bubuh sifar, bukan 9 dah. Bukan 9 jawapan dia. Dia. Mari sini 9, mari sini 10 tak? 10 tolak 9, 1. 9 tolak 9, sifar. 9 tolak 9, tak boleh. Pinjam. 9 kawan dia 1. 1 tambah 9, 7. Sifar tolak 4, tak boleh. Pinjam. 4 kawan dia 6. 6 tambah sifar, 6. Sifar tolak 9, tak boleh. Pinjam. 9 kawan dia 1. 1 tambah sifar, 1. Itu 4, 2. Hitung harga jual. Jual pula. Ada harga kos. Sekarang ni harga jual pula. Kalau kau nak tambah. Modal dia 47,000. Untung dia 12,000. Berapa dia kena jual? Tambah kau tahu tak? Mana lagi tinggi? Harga jual ke harga kos? Harga kos.
Untung ni untung. Kalau untung harga berapa tinggi? Kejual. Harga jual lagi tinggi tak? Kalau untung, maksud dia harga jual lagi tinggi. Jadi harga jual lagi tinggi, awak kena tambah lah. So dia jadi banyak. 12,200. Betul tak ni? Betul dah. 9, 2, 9, 11. Apa 10? 10, 15. Tu harga jual dia 60,000. Baru dia dapat untung 12,000. Rugi. Bila rugi, mana lagi tinggi? Harga jual ke harga kos tinggi? Harga kos. Harga kos tinggi tak? Harga kos lagi tinggi. Jadi harga jual ni rendah. Harga jual ni rendah. Bila rendah, kita kena tolak lah. 341,524 tolak dengan okey. 4,9. 4,9 tak boleh pinjam. 9 kawan dia 1, 1 tambah 4, 5. 1 tambah 4, 5. 1 tolak sifar 1, 5 tolak 7 tak boleh pinjam. 7 kawan dia 3, 3 tambah 5, 8. Sifar tolak 4 tak boleh pinjam. 4 kawan dia 6, 6 tambah sifar 6. 3, 3. Rugi. Rugi maksudnya harga kos lagi banyak. Harga kos tinggi, harga jual rendah. Harga jual rendah. Bankrupt. Harga jual awet tolak ke tambah? Tolak. Harga jual rendah. 8, 4, 5, 2. Jual rendah. Jual rendah, rugi ya. Untung. Harga jual kita tambah. 97,290 tambah 9,928. 8, 11, 12, 14, 10. Betul rakam lagi setakat ni. Kau banyak salah dah. Rugi. Tolak. Rugi. Tolak dah. Rugi kita kena, harga jual dia kita kena tolak. 10,940 tolak 2,655. Pinjam. Okey, pinjam. Mari sini ada 10 lah. 10 tolak 5, 5. 3 tolak 5 tak boleh pinjam. 5 kawan dia 5. 5 tambah 3, 8. 5 tambah 3, 8. 8 tolak 2. Sifar tolak 2. 10 tolak 2 lalu. 10 tolak 2, 8. Di 1,509 untung kita kena tambah 1,509 80 sen tambah 485 ringgit 90 sen. 17, 15, 9, 9, 1. Okey, setakat tu lah. Okey, baik. Selesaikan masalah.
akhir kali ni kita nak tengok menyelesaikan masalah melibatkan pakar gua ya. Okey, jadual menunjukkan harga kos dan harga bagi dua jenis barang. Peti sejuk 4,200 dan harga jual dia sebelum diskaun. Kalau tengok sini kita sudah masuk, kita sudah melangkau ni. Sepatutnya kemahiran diskaun ni kita akan belajar pada minggu hadapan Diskaun kita akan belajar pada minggu hadapan. Jadi saya tak si bincang lagi pasal diskaun. Nanti minggu depan baru kita bincang. Kita tengok minggu ni harga jual, harga kos kita dulu. Bila melibat diskaun, dia jadi ada lain sikit dah. Okey. Okey saya tak bincang satu satu dah. Tak bincang satu. Kita nak catch up diskaun minggu depan. Okey, nombor 2. Rajah menunjukkan harga jualan sekilogram bagi 3 jenis hidupan laut. Harga kos bagi ikan bawal ialah RM12. Harga kos maksudnya modal dia. Ikan bawal RM12 sekilo. Dia jual RM30. Untunglah. Untunglah tak? Untunglah. Ikan tenggiri RM15 sekilogram. Kos dia. Dia jual RM76 sekilogram. Lagi banyak untung nampak situ. Dan udang galah RM25 harga kos sekilogram. Jual harga RM40 sekilogram. Semua untung. Semua untung lakon. Baik, okey. Seorang pemborong menjual 3 kilogram ikan bawal. Dia jual 3 kilogram ikan bawal dan 5 kilogram ikan tenggiri. Berapakah untungnya? Berapakah untungnya? Okay, baik, kita tengok untung ikan bawal dulu. Ikan bawal dulu. Ikan bawal. Untung dia. Apa dengar? Kita ambil sekilogram dulu. Sekilogram dulu. RM30 tolak dengan harga kos dia, tengok atas tu RM12. Untung dia RM30 harga jual, tolak dengan harga kos dia RM12 sekilogram. Jadi untung dia 18 ya. 18 ya. Dia jual per kilo? 3 kilogram. 3 Darat. kilogram. Darat RM18. Berapa darat 3? 54. Ya. 15 darat 3. 24. 5 tak? Betul. RM54. Untung dia bagi 3 kilogram. Tenggiri. Ikan tenggiri. Untung dia RM76 dia jual. Tolak dengan modal dia, harga kos dia RM15. RM15. Berapa untung dia? 76 tolak 15. RM61. RM61. Dia jual berapa kilogram? 5. 5 kilogram. Darab dengan RM61. RM61 tu untung sekilogram ya. Okey, jadi untung dia dapat 6 darab 5, 30, situ darab 5, 5. RM305. Jadi dia nak tahu berapa untung dia. Untung semua sekali dah tu maksud dia dah. Jumlah untung dah tu maksud dia. Jumlah untung sama dengan RM54 tambah dengan RM305. Dapat sini RM359. RM359. Ya dah? Soalan B.
seorang pemborong lain, orang lain pula, dia jual 10 kilogram udang galah. Dia jual 10 kilogram udang galah. Hitung peratus keuntungan. 10 kilo lah. 10 kilogram udang galah. Udang galah RM40 jual. Okey, soalan B ni. Soalan B. Udang galah. Peratus keuntungan dia. Peratus keuntungan dia sama dengan, okey, kita kira sekilo dulu. RM40 tolak dengan RM25 harga kos. RM25 harga kos. Per dengan kata, okey. Gini pun boleh, sebenarnya jawapan dia sama ya. Sebenarnya jawapan dia sama ya. Tapi oleh kerana dia cerita pasal 10 kilo, kita kira 10 kilogram lah. Kita kira 10 kilogram lah. Kita kira 10 kilogram. Ni sekilo. Ni sekilogram. Sebenarnya peratus dia mesti jawapan dia tulis support ya. Saya tak sekira ni. Kita tak sekira ni. Kita nak kira 10 kilo. 10 kilogram. Kira lagi lah. Saya kira lagi sini. Okey. Kita kira 10 kilogram. RM40 sekilo, maksudnya kalau 10 kilo 400 lah. RM400. Tolak dengan modal dia, kalau RM25 sekilo, 10 kilo RM250. Per 250 darab 100%. Awak kira ni, apa dia mesti keluar sama je. 10 kilo tu sekilo. Okay, next kita potong. Kita tak ada potong lagi. 400 tolak 250, 150. Per 250 darab 100%. Okay, potong. Potong mana ni? Potong atas bawah. Atas bawah. Atas bawah. Boleh potong. Okey, seterusnya kita boleh ambil 25 dengan 100. 25 dengan 100 kita boleh potong guna sifir 25. Sifir 25. 25 darab 4, 100. 25 darab 4, 100. Okey, tinggal lagi 15 darab 4. 15 darab 4. 15, 30, 45, 60. 60%. Potongnya dia. Baik, cuba kita kira sekilo pula. Sama ya jawapan dia. 40 tolak 25, 15. Per dengan 25. Darab 100%. Potong. 25. 25 darab 4, 100. 15 darab 4, 60. Okey, buktikan maksudnya sama. Kalau kira sekilo pun sama, kira 10 kilogram pun sama je. Okey. Jika ketiga-tiga hidupan laut itu dijual pada kuantiti yang sama, jika ketiga-tiga tu jual pada kuantiti yang sama, yang manakah paling menguntungkan? Berikan sebabnya. Mana paling untung? Kalau awak tengok tadi, untung ikan bawal RM18. Kalau kita kira jual sekilo lah. Dia kata kuantiti yang sama dah, sekilogram. Okey. Untung ikan bawal RM18. Ikan tenggiri untung RM91. Udang galah untung dia RM15. Mana lagi untung? Ikan tinggi. Ikan tenggiri lagi untung. Ikan tenggiri lagi untung. Berikan sebabnya. Mungkin sebab ikan tenggiri ni ikan yang ikan besar. Ikan yang mahal. Ikan payah nak dapat. Macam-macam sebab lah. Macam-macam sebab ikan tenggiri. Siapa dia kalau biasa makan ikan tenggiri tak? Ikan bawal ni biasa ya. Ada kecil tak? Ikan kecil-kecil tak? Ikan tenggiri ni biasanya ikan yang besar tak? Ikan mewah.
harga dia lebih mahal. Kos dia murah lah. Tapi permintaan dia tinggi. Mungkin sebab ikan tu sedap. Ataupun macam-macam ada. Boleh berikan sebab. Macam-macam sebab kita boleh bagi. Sebab apa ikan tinggi ni mahal. Okey, ada kedua ni. Bicara belakang ni. Ada 4 soalan. Puan-puan membeli sebuah kereta dengan bicara dah. Ni bicara dah. Nombor 2. Di gerai Pak Abu, harga kos untuk menyediakan setiap pinggan nasi goreng ialah RM2.45. Berapa harga jual setiap pinggan nasi goreng jika Pak Abu hendak memperoleh untung? Cerita dia sepuh tadi. Dia nak untung RM1.20. Jadi dia kena jual berapa? Kos dia RM2.45. Dia nak untung RM1.20. Jadi berapa dia kena jual? Harga jual sama dengan kos dia RM2.45 tambah dengan untung RM1.20, maka dia kena jual di RM3.65. Mudah ni. Dah. 3. Susan rugi sebanyak RM256 apabila menjual beg tangan terpakainya kepada seorang kawannya. Ni dia rugi pula. Dia rugi apabila dia jual dengan harga RM450. Dia rugi RM256. Berapakah harga yang dibayar oleh Susan untuk beli? Masa dia beli itu berapa ringgit? Okey, dia rugi. Dia rugi maksudnya tambah kau tahu tak? Harga kos nak tahu. Tak. Harga kos lagi tinggi ke harga kos lagi rendah? Lagi tinggi. Harga kos lagi tinggi. Harga kos lagi tinggi. Maksudnya 450 tambah dengan 256. 6, 10, 5 dan 7. Dia beli hari tu RM706. Dia jual RM450. Rugilah dia. Dah. Okey, nombor 4 soalan kebat. Seorang pekedai membayar RM96 untuk setiap kotak yang mengandungi 15 botol shampoo. Sekotak dia bayar RM96. Dalam kotak tu ada 15 botol shampoo. Di kedainya harga jual setiap botol shampoo, sebotol dia tanda RM9.95. Berapa jumlah untung yang diperoleh dengan menjual semua shampoo? Bila dia jual semua shampoo tu, 15 botol tu, berapa untung dia? Okey, yang pertama kita kena tahu berapa harga jual 15 botol. Sebotol berapa? Sebotol harga dia RM9.95 tak? Sebotol harga dia RM9.95. Jadi 15 botol kita darab 15 lah. Kita darab dengan 15. RM9.95 darab 15. 25, 47, 45, 49. 599 tambah 19, 14, 12 titik. Kena buat titik. RM149.25. Sekarang ni tu harga jual dia bagi 15 botol shampoo. Soalan tanya berapa untung dia? Berapa kos dia? Berapa kos dia tadi? 96. Tolak dengan 96. Tolak dengan RM96. Jadi RM149.25 tolak dengan kos dia tadi RM96, maka untung dia ialah sebanyak 14 tambah 5,
5. Berat. Betul? RM53, 25 sen untung dia. Okey, habis Pak Saleh. Tak ada. Cakap tu. Ni kita bincang dah. Ni kita akan cuba tengok minggu depan. Tapi minggu depan pun kita ada soal diskaun yang lain lagi tak? Jadi saya teriakan pasal diskaun. Okey, Diskaun. ada nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada tanya? Cikgu Ya. nanti hak ni hak belajar ni cikgu hantar grup tak? Hak ada ni, hak kita bincang ni. Saya upgrade sikit. Kita letak dalam YouTube. Awak tengok YouTube lah. Boleh? Tengok soalan nombor 5. Tengok kat soalan tu lah. Boleh? Okay. Boleh. Nanti saya bagi link lah. Saya bagi link YouTube. Jangan pusing. Jangan pusing. Yang penting ni tanda kehadiran. Siapa tak tanda kehadiran lagi, tanda kehadiran. Dekat ni kita ada 33. berapa orang ada ni? Banding, tanding dengan kumpulan 2. Kumpulan 1. Kumpulan 1, 41 orang. 41 orang, 44%. Kumpulan 2 kemarin, 51 orang. Tanda lah. Tanda kehadiran. Isi. Okey, baik. Setakat tu dulu. Kita sambung perbincangan kita. Tajuk wang ni juga dah. Minggu depan kita sambung pada minggu hadapan. Ada nak tanya? Tak ada tanya dah. Macam biasa, tak ada semua tanya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Jangan lupa like, subscribe dan share channel dah. Ada 100 channel. Mana banyak-banyak. Okey. Ayo Sekian. sini. Ada dah? Okey, sekian dulu setakat ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Jumpa lagi minggu depan. Jumpa lagi tahun depan. Terima kasih cikgu. Bye. Sama-sama, bye. Baik cikgu. Bye. Malaysia, bumi bertuah, kaya dengan keunikan budaya dan keindahan alam semula jadi. Inilah warisan yang mencorakkan identiti kita. Identiti yang kekal dan terus berkembang mendukung perjalanan kita untuk terus menempuh kejayaan sehingga hari ini. Hari ini, kita meraihkan kekayaan dan kepelbagaian warisan negara dengan pelancaran mata wang Malaysia siri baharu. Siri yang bertemakan keunikan Malaysia. Menggabungkan ciri keselamatan yang terkini. Setiap wang kertas dan duit shilling mempamerkan kekayaan negara kita. Daripada khazanah seni dan kraf tangan ke permainan tradisi, kehidupan liar yang mengagumkan. Bunga-bungaan yang mempesonakan. Kehidupan laut penuh keajaiban. Kekayaan dan kepelbagaian hasil bumi.
sehinggalah keindahan alam semula jadi yang menakjubkan. Duit Shilling pula mengabadikan seni kraftangan tradisional dan keindahan flora negara, berlandaskan prinsip-prinsip yang menyatukan kita. Inilah simbol kebanggaan kita. Khazanah warisan inilah yang menjadikan siapa kita, yang mendefinisikan kita. Inilah keunikan Malaysia.